This video is brought to you by Samurai Yakiniku. Lokasi kedai dia terletak di Bangi Gateway. Kepada student UKM, berita baik untuk korang. 5 minit je ke sini dari UKM. Hari tu aku bawa permaisuri bidadariku bersama 2 rakyat jelata aku ke Samurai Yakiniku. Masuk je terus staff diorang sambut kita orang. Masuk je restoran ni dah macam masuk Wano Kuni je. Tengoklah design dalaman dia macam mana. Lepas tu pula ada peti tali bisen, dok tayang cerita anime. Lepas tu aku persilakan mereka ini untuk duduk di tempat mereka masing-masing. Oi, kita orang tak leceh perut lapar je, terus tengok menu. Tapi malangnya aku noob pasal menu-menu dia. Terpaksa panggil staff diorang untuk terangkan pasal menu dengan pantas sampai nampak betapa powernya servis Samurai Yakiniku ni. Jangan risau sayangku, keakraban ini tiada maksud di sebaliknya. I always put you on the highest. Baru order dengan pantas je, makanan sampai memang cargai mereka buat aja. Ini gambaran makanan yang tersebut up close. Video ni kalau aku tayang bulan Ramadan tak pasal perut korang bergelodak bak di lambung ombak. Ni yang aku nak highlight sangat guys. Daging wagyu diorang memang enak di mata memandang. Enak lagi mulut yang menelan. Memang sedap, tak tahu nak sos untuk wagyu ni pula ada 6 jenis je. Ni yakiniku sauce, ni yakiniku spicy, ni teriyaki, roasted sesame seed, wasabi dan jigoku sauce. Nak bakar wagyu ni ada cara dia, kata staff dorang. Memang bagus gila servis restoran ni guys. Apa lagi? Jomlah makan. Jap. Bacalah doa dulu. Apalah Madinah ni, bukan macam tu. Doa dia macam ni. Bismillahi wa ala barakatillah. Jom, siapa dia? Overall memang terangkat restoran ni. Tengoklah berapa banyak aku makan. So guys, apa lagi? Jomlah serang restoran Samurai Yakiniku. What's up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan sajikan kepada kalian semua chapter review terbaharu dan terkini, iaitu chapter review 1065, yang mana dalam chapter pada kali ini kita akan mendapat pendedahan tentang ke-6 Vegapunk, desain satu lagi Seraphim yang baharu dengan kemampuan yang luar biasa, dan juga penemuan terbaharu yang telah ditemui oleh Luffy, Chopper, Jinbei dan Bonnie yang sangatlah menarik untuk kita sama-sama saksikan. Tapi sebelum tu, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1064 yang bertajuk Egghead Labo Phase, kita dapat lihat sambungan pertarungan bagi Heart Pirates dan juga Blackbeard Pirates. Semasa berlangsungnya pertarungan tersebut, kita telah didedahkan bahawa Charlotte Pudding kini sedang dipenjarakan di dalam kapal Blackbeard, dan Sakazuki Akainu juga telah pun sedia maklum tentang pertarungan Law dan Blackbeard ini. Di Pulau Egghead pula, kumpulan Luffy sedang berbincang mengenai sejarah Kuma. Bonnie telah mendedahkan bahawa sebahagian daripada maklumat yang diceritakan tentang Kuma adalah penipuan belaka. Sementara itu, Thousand Sunny dan juga kru Straw Hat Pirates yang lainnya telah pun tiba di makmal milik Vegapunk. Zoro dan Brook telah memilih untuk kekal di atas kapal, manakala yang lainnya pula telah menukar pakaian mereka dan memasuki makmal tersebut. Akhir sekali kita dapat melihat Vegapunk Shaka yang sedang berhubung dengan Dragon. Nak tahu what happened in this chapter? Make sure korang tonton video ini sehingga ke akhirnya. So jom, let's proceed with the content. Dalam cover page chapter pada kali ini, kita disajikan dengan satu color spread yang menunjukkan watak-watak daripada One Piece film Red, dengan Uta yang berada di tengah-tengah color spread tersebut sambil diapit dengan gambar Gear 5 Luffy dan juga Shanks pada kiri dan kanannya, dan juga dikelilingi dengan gambar major karakter yang lainnya yang terlibat dalam One Piece film Red. Tajuk bagi chapter pada kali ini adalah The Six Faces of Vegapunk. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita telah ditunjukkan dengan satu zoom out panel bagi Lab Stratum Egghead di Island of the Future, yang mana Zoro sedang menerangkan sebab kenapa dia memilih untuk kekal di kapal Thousand Sunny Deck, kerana menurut Zoro, memandangkan ini merupakan pulau milik world government, mereka perlulah memikirkan tentang siapakah yang perlu menyelamatkan nakamanya sekiranya kesemua mereka telah ditangkap. Brook juga telah bersetuju dengan kata-kata Zoro tersebut dan menawarkan kepada Brook secawan kopi. Kemudiannya Karibu telah pun menyapa mereka berdua, menyebabkan Zoro bertanya mengapa Karibu masih berada di atas Thousand Sunny. Karibu kemudiannya menerangkan bahawa dia memang
memangnya sedia maklum yang perjanjian antara mereka adalah untuk menghantar Karibu ke suatu tempat yang jauh dari Wano. Akan tetapi dia tidak menyangka pula yang mereka semua akan menuju ke pulau milik world government. Zoro kemudiannya mengatakan bahawa dia telah dengar yang Karibu telah pun membantu Sencho mereka. Jadi Zoro menghargai tindakan Karibu tersebut dan berkata semoga mereka berjumpa lagi. Dan kita dapat lihat pada panel yang seterusnya, Karibu sedang mengalirkan air mata dan air hidungnya sambil dalam keadaan yang terkejut, sambil bermonolog bahawa dia akan sentiasa ingat perkara ini. Berkemungkinan kerana dia terharu dengan penghargaan daripada Zoro ataupun dia sedang kesedihan kerana kata-kata Zoro itu seolah-olah menyuruh Karibu untuk turun dari Thousand Sunny. Panel kemudiannya beralih ke arah makmal yang mana Usopp, Nami dan Frankie dilihat sangat-sangatlah teruja dengan eskalator yang sedang mereka menaiki kerana tangga tersebut bergerak secara automatis dan anak tangga yang baru keluar daripada tanah di sana menyebabkan Frankie tertanya-tanya setup jenis apakah ini dan bagaimanakah ianya dihidupkan. Vegapunk Lilith kemudiannya menjawab persoalan Frankie dengan mengatakan bahawa boleh dikatakan yang keseluruhan pulau ini bersumberkan tenaga dari api. Lagipun tenaga tersebut dapat ditukarkan kepada pelbagai jenis bentuk tenaga. Frankie kemudiannya bertanya, bukankah cara tersebut membakar banyak sumber alami? Lilith kemudiannya berkata bahawa dia sering mencari alternatif bagi bahan-bahan api dan kemudiannya mengatakan sekiranya wujud perkara seperti api yang abadi, maka pasti dia mampu untuk menciptakan mataharinya sendiri. Menyebabkan Frankie sangat terkejut dengan pernyataan tersebut. Bukan setakat itu sahaja, malah Lilith yang dilihat mampu untuk berjalan menembusi main gate lab tersebut menyebabkan Frankie semakin bertambah terkejut. Namun tiba-tiba Lilith telah mendapat panggilan daripada seseorang melalui headphone-nya. Straw Hat Crew yang bersama-sama dengan Lilith telah pun meminta Lilith untuk membuka main gate tersebut. Lilith kemudian telah pun mengatakan kepada mereka agar terus berjalan menembusi gate tersebut dan jangan biarkan deria mereka memperdayakan mereka. Lilith kemudiannya telah menjawab panggilan daripada headphone-nya dan bertanyakan ada apa. Edison, pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Sanji yang mampu untuk menembusi gate tersebut diikuti dengan nakamannya yang lain menyebabkan Robin menjadi penasaran dengan perkara yang sedang berlaku dan Usopp menjadi semakin hairan apabila setelah mereka melepasi pintu tersebut, pintu itu telah kembali menjadi solid menyebabkan Usopp juga tertanya-tanya bagaimanakah ianya berfungsi. Namun Lilis secara tiba-tiba telah pun hilang daripada tempat tersebut menyebabkan Sanji tercari-cari di manakah Lilis yang baru tadi ada bersama dengan mereka. Kemudiannya mereka telah mendengar suara dari speaker yang terdapat dalam makmal tersebut yang telah mengarahkan mereka untuk terus berjalan ke hadapan dan Sanji kemudian bertanya siapakah yang sedang bercakap itu. Suara tersebut menjawab bahawa dia adalah Vegapunk Edison. Edison kemudiannya mengarahkan mereka untuk terus berjalan seperti mana yang telah dikatakan tadi. Pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Nami yang sedang berkilau-kilau matanya sambil memberikan idea untuk mencari beberapa harta dari masa hadapan. Usopp bertanya kepada Nami, harta masa depan tu macam mana? Nami pun jawab, macam bunga yang dicipta daripada permata yang antik. Dan Usopp kemudian mengatakan kepada Nami bahawa itu adalah fantasi yang pelik dan Usopp pun tak tahulah nak cakap yang taste si Nami ni macam budak-budak ke ataupun macam nenek tua. Dan pernyataan daripada Usopp tersebut menyebabkan Usopp telah mendapat satu gerakan yang diberi nama Future Kick. Itulah si Usopp ni cakap sembrono je kan dah mendapat sepakan. Akan tetapi Sanji, Robin dan Frankie pula dilihat sedang terkejut dan bertanya apakah yang kau sedang lakukan di sini. Ternyata pada panel yang seterusnya barulah kita dapat tengok yang sebenarnya soalan Frankie tersebut telah pun diajukan kepada Jinbe yang dilihat sedang duduk bersila di hadapan mereka sambil di belakang Jinbe tersebut terdapat tulisan Seraphim 04. Robin kemudiannya berkata yang dia tidak rasa yang itu adalah Jinbe kerana Jinbe yang berada di hadapannya dilihat sangat muda. Usopp pula cakap yang dia rasa itu adalah anak Jinbe. Nami pula kata yang itu bukannya Jinbe. Tapi kalau difikirkan buat kali keduanya kemungkinan juga kalau Jinbe telah ditukarkan menjadi kanak-kanak dengan cara yang tertentu. Namun Sanji telah menafikan segala pernyataan tersebut dan mengatakan bahawa dia mempunyai pilihan yang ketiga, yakni semua ini hanyalah satu kebetulan. Maksud Sanji budak yang ada dekat depan diorang ni ada sayap kot. Lagipun Sanji rasa tak sedap hati dengan watak tersebut. Pada panel yang seterusnya pula kita dapat melihat Seraphim 04 tersebut telah pun berdiri dan memasang kuda-kudanya sambil Frankie bertanya siapakah budak itu sebenarnya. Frankie kemudiannya berkata bahawa ianya mungkin kelihatan seperti kanak-kanak akan tetapi saiznya adalah sama besar dengan Jinbe yang benar. Frankie menambahkan lagi kata-katanya bahawa dia merasakan sesuatu yang buruk dan ada jawapan keempat-empat bagi persoalan mereka tadi. Dan pada panel yang seterusnya kita dapat melihat Seraphim Jinbe yang sedang mensasarkan laser beam dari tangan kirinya sampai Frankie mengatakan bahawa Jinbe yang berada di hadapan mereka sekarang adalah sebuah pasifista. Kemudian dalam panel yang seterusnya kita dapat melihat yang Frankie, Nami, Sanji dan Usopp telah pun ditembak dengan serangan laser beam daripada Seraphim tersebut sehingga kan mereka semua telah terpelanting. Usopp kemudiannya sambil menangis mengatakan bahawa ini adalah satu perangkap yang besar. Mereka sepatutnya
sepatutnya sedar yang world government tak akan bagi muka kepada mereka semua. Dalam panel yang seterusnya pula, Nami bertanya, adakah ini maksudnya mereka menggunakan klon Jinbe sebagai askar mereka? Tapi Nami kata yang Seraphim tersebut hanyalah seorang budak dan Nami tidak mahu berlawan dengannya. Seraphim 04 tersebut kemudiannya telah merenung ke arah Nami dan tiba-tiba Seraphim tersebut telah pun melompat ke dalam lantai makmal tersebut dan berenang menuju ke arah Nami, menyebabkan Nami sangat terkejut. Usopp juga tidak kurang terkejutnya dan mengatakan bahawa Seraphim itu mempunyai kemampuan buah iblis. Dan pada panel yang seterusnya, kita dapat tengok Zeus yang telah bertanyakan kepada Nami apakah yang telah berlaku dan adakah Zeus perlu munculkan diri untuk membantu Nami. Pause kejap guys. Akhirnya kita telah pun mendapat jawapan tentang si Zeus ini dan ternyata Zeus masih lagi berada di dalam klimatek milik Nami, geng. Tepatlah sudah teori saya yang mengatakan sebelum ini Zeus masih hidup. Jadi seterusnya kita nak tahu sama ada Big Mom masih hidup ataupun dah mati. Alright, kita sambung balik. Nami kemudiannya menghalang Zeus daripada bertindak. Frankie yang menyaksikan kemampuan yang dilakukan oleh Seraphim 04 itu kemudiannya mengatakan bahawa dia tahu kemampuan tersebut. Yalah, sebabnya kemampuan itu kan merupakan kemampuan milik watak yang telah berhadapan dengan Frankie dekat Dressrosa dulu. Dan watak yang aku masukkan itu tak lain dan tak bukan adalah watak Senior Pink dengan kemampuan Sui Nomi miliknya. Pada panel yang seterusnya pula, kita dapat melihat Seraphim Jinbe tersebut telah pun berjaya untuk mencekik Nami. Nami telah pun memanggil nama Jinbe, namun Seraphim tersebut dilihat tidak mengendahkan panggilan Nami. Sanji kemudiannya telah berkata bahawa itu sudah melampau dan Seraphim itu telah pun menandatangani surat kematiannya sendiri. Sambil menghayunkan kakinya yang berapi ke arah Seraphim tersebut, Sanji berkata dia dah tak peduli lagi sama ada watak itu adalah Jinbe ataupun tidak, dan tendangan daripada Sanji itu telah menyebabkan Seraphim Jinbe melepaskan Nami dan terpelanting ke belakang. Robin kemudiannya dengan gerakan gigantik flu telah pun mewujudkan satu figura Robin gergasi di belakangnya. Pada panel seterusnya, dengan muka yang marah, Robin membenarkan kata-kata Sanji dan bahkan Robin sendiri berkata bahawa tindakan mencekik Nami adalah satu perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Kemudian sambil melafazkan kalimat Sea Serpent, Snapdragon, Spang, Robin telah pun menyerang Seraphim 04 tersebut. Namun demikian, Seraphim Jinbe dilihat tenang dan kemudiannya sekali lagi telah pun berenang di atas lantai tersebut dan tiba-tiba telah muncul tepat di hadapan Robin sambil memegang air di dalam telapak tangannya untuk melakukan serangan seakan-akan teknik Fishman Karate kepada Robin. Usopp yang melihatkan perkara itu telah mengarahkan Robin untuk pergi dari tempat itu sambil Usopp bertanya adakah Seraphim ini juga mampu untuk menggunakan Fishman Karate. Usopp kemudian telah menyerang Jinbe tiruan dark web tersebut dengan gerakan Lethal Green Star, Skull Exploding Grass, dan Usopp mengatakan bahawa sekalipun dia tahu yang ini bukanlah Jinbe, namun dia tetap rasa bersalah. Malangnya Seraphim tersebut telah pun hilang daripada tempat itu dan tiba-tiba Seraphim itu telah muncul di belakang Usopp dan terus mencekik Usopp. Sanji yang menyaksikan hal itu terus bergegas ke arah Usopp. Namun demikian, Frankie telah pun mengarahkan Sanji dan Usopp untuk tidak bergerak kerana Frankie sedang bersedia untuk menghalakan serangan Radical Beam ke arah Seraphim itu. Dan akhirnya serangan laser milik Frankie itu telah pun berjaya untuk menumpaskan Seraphim 04. Kemudian panel beralih ke arah satu robot yang sedang menyaksikan pertarungan itu dari suatu tempat yang lainnya. Robot itu sangat terkejut apabila melihat Frankie menggunakan laser beam dan bahkan dia tertanya-tanya siapakah Frankie itu sebenarnya. Dan pada panel yang seterusnya barulah kita semua tahu bahawa robot yang berkepala bola rugby seperti Hey Arnold itu I think you set us up, Grandpa. adalah Dr. Vegapunk Flare 03 yang bernama Edison. Edison mengatakan bahawa apa yang dilakukan olehnya itu sangatlah berisiko. Seraphim itu masih lagi seorang kanak-kanak, tidak bermaksud untuk menguji Seraphim tersebut dengan laser test lagi buat masa ini. Rupa-rupanya geng, ini semua hanya satu cobaan. Si Edison ini rupanya hanyalah berniat untuk menguji kemampuan Seraphim ini dengan bantuan Mugiwara Pirates dan ini semua bukanlah satu perangkap. Pada panel yang seterusnya pula, Lilith dilihat sangatlah marah dengan tindakan Frankie yang melaser Seraphim tersebut kerana menurut Lilith, kos bagi penghasilan sebuah Seraphim sangatlah mahal. Maka sekiranya Vegapunk Edison mengarahkan Lilith untuk menghancurkan Frankie, nescaya Lilith akan segera melakukannya. Edison kemudiannya telah menenangkan Lilith dan mengatakan bahawa tindakan yang akan dilakukan oleh Lilith itu terlalu jahat. Kemudian Edison telah pun mendapat idea untuk menghasilkan sesuatu yang baharu. Kemudian panel beralih ke arah Dr. Vegapunk Wisdom yang bernombor 04 dengan nama Pythagoras. Edison kemudiannya mengarahkan Pythagoras untuk mencatat segala blueprint dengan serta-merta memandangkan Edison sentiasa berada dalam keadaan yang sibuk sehingga kan dia terpaksa mendapatkan bantuan daripada seekor kucing. Pythagoras kemudiannya mengatakan bahawa dia tidak akan mendapat input pertarungan sebanyak ini setiap hari. Ini merupakan peluang sekali seumur hidup. Mari dapatkan beberapa input. Panel yang seterusnya menunjukkan kepada kita Edison yang sedang mengatakan bahawa idea tidak berhenti mengalir kepadanya sambil dia mencatat segala maklumat yang didapati. Edison juga telah mengarahkan York untuk memakan sesuatu bagi pihaknya. Pada panel yang seterusnya, kita dapat melihat York
yang sedang melahap dengan banyaknya sambil membenarkan kata-kata daripada Edison itu. Pada panel yang seterusnya pula, researcher yang berada di sana sedang sibuk menyediakan makanan untuk Dr. York dan bahkan mereka mengatakan bahawa BMI Dr. York sekarang lebih daripada 600. Kemudian panel menunjukkan Dr. Edison yang mengatakan bahawa serangan milik Seraphim semakin meningkat sepanjang pertumbuhannya. Ini menunjukkan bahawa lineage factor benar-benar memainkan peranan dalam recollections dan capabilities. Kita sepatutnya cuba untuk memecutkan tumbesaran Seraphim, namun demikian ada beberapa halangan yang baru telah muncul. Kepekatan darah hijau telah meningkat dan kadar denyutan jantung sekarang meningkat sehingga 90 BPM. Edison kemudiannya mengatakan bahawa dia perlu untuk pergi ke tandas tapi dia tiada masa untuk dibazirkan. Panel kemudiannya beralih ke arah tandas. Kemudiannya kita dapat lihat Vegapunk York yang keluar sambil menyanyi-nyanyi dari tandas tersebut dengan muka yang lega. Vegapunk Edison dan Pythagoras kemudiannya mengatakan that hit the spot. Manakala Vegapunk Atlas pula mengatakan yang dia perlu untuk menumbuk sesuatu untuk membantu melancarkan pencernaannya. Panel yang seterusnya memperkenalkan kepada kita watak Dr. Vegapunk Desire yang bernombor 06 yang bernama Dr. Vegapunk York kini sedang tidur kerana terlalu mengantuk. Narrator mengatakan bahawa Dr. York berada pada cycle SDN Snack Dump Nap yang keempatnya. Pada panel yang seterusnya pula, researcher yang berada di sana sedang sibuk mengalihkan barang-barang yang diperlukan oleh Dr. Pythagoras dan juga Dr. Edison ke bilik simulasi 88. Kemudian pada panel yang seterusnya pula, satu watak telah pun hadir. Watak tersebut telah pun mengarahkan Seraphim Jinbe untuk berhenti dan pulang semula ke tempatnya. Dia menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa Edison, Lilith, Pythagoras, kalian bertiga sudah puas bukan? Usop pula dilihat masih lagi tidak dapat bergerak. Pada panel yang seterusnya pula, Edison, Lilith dan Pythagoras dilihat tidak berpuas hati dengan kemunculan watak tersebut kerana menurut mereka, watak itu sentiasa menghentikan eksperimen mereka apabila eksperimen tersebut menjadi sangat menarik. Ternyata watak yang telah menghentikan Seraphim 04 daripada terus menyerang Straw Hat Pirates itu adalah Dr. Vegapunk Logic dengan nombor 01 yang bernama Shaka. Shaka kemudiannya telah memperkenalkan dirinya kepada Mugiwara Crew dan bertanya adakah mereka semua ini adalah Straw Hat Pirates. Sanji kemudiannya berkata bahawa mereka sememangnya adalah Mugiwara Pirate dan Sanji bertanya apakah yang telah dilakukan kepada kasut-kasut yang dipakai oleh mereka kerana kasut tersebut telah melekat ke lantai dan mereka semua tidak mampu untuk bergerak. Shaka mengatakan bahawa kasut itu boleh hilang daya magnetnya di mana-mana sahaja di dalam makmal ini. Robin kemudiannya berkata kepada Shaka, adakah apa yang dimaksudkan oleh Shaka itu adalah sebarang tindakan adalah tidak berguna sekarang? Shaka kemudiannya berkata bahawa dia tahu apa yang lebih baik daripada memandang rendah kepada lanun-lanun yang berada di sekelilingnya. Usopp kemudiannya terus mengatakan kepada Shaka bahawa mereka telah pun berjumpa dengan dua Vegapunk. Satunya perempuan dan satu lagi adalah yang berhubung dengan mereka melalui speaker. Shaka kemudiannya berkata, ya, dia tahu, tapi dia juga adalah Vegapunk. Lepas tu aduh, Usopp boleh pula cakap yang, oh aku lupa nak beritahu yang aku pun Vegapunk juga. Tak pernah nak serius hidung panjang ni. Sampai Frankie sergah si Usopp ni, suruh dia berhenti menipu. Shaka kemudiannya bertanya kepada mereka adakah pulau ini kelihatan seperti masa hadapan. Frankie dengan penuh semangat mengatakan bahawa ianya bahkan melangkaui masa hadapan. Maksud Frankie, tengoklah dekat Mecha Sea Beast tu semua. Lepas tu ada Vega Force 01 lagi. Pulau ni pun ada aircon juga. Ianya sangat-sangatlah ke masa hadapan. Nami kemudiannya mengatakan bahawa dia tidak pernah melihat tempat seperti ini sebelum ini. Frankie bertanya lagi apakah barang-barang yang dihasilkan di sini. Frankie ingin melihat segala-galanya. Mustahilah kalau Frankie dan Shaka ini boleh untuk serasi dan mengatakan bahawa you feel me, Vega-chan. Shaka kemudiannya telah mengatakan bahawa sebenarnya segala kata-kata Frankie adalah bertentangan dengan hakikatnya. Ini adalah sebuah pulau masa lampau. Frankie sangatlah terkejut mendengarkan perkara tersebut. Panel kemudian beralih ke arah Luffy yang menyuruh Chopper melihat ke arah sesuatu dengan terujanya. Luffy mengatakan yang dia boleh bagi tahu bahawa apa yang sedang dilihatnya ini telah pun berkarat dan terbiar. Ianya adalah objek yang betul dan bukanlah holo-holo, yakni hologram yang lainnya. Chopper yang menyaksikan perkara tersebut juga menjadi sangatlah terkejut. Bonnie juga tidak kurang terkejutnya dan bertanyakan adakah perkara seperti ini betul-betul boleh bergerak. Jinbe yang juga turut terkejut berkata sekalipun ianya mampu untuk bergerak, macam mana teknologi pada tahap seperti ini possible untuk sesuatu yang kelihatan terlalu kuno. Kemudian pada panel yang seterusnya, Frankie telah bertanyakan kepada Shaka apakah yang dimaksudkan oleh Shaka dengan masa lampau. Shaka kemudiannya berkata sekiranya aku nak ceritakan kepada kau, pada suatu masa yang lama dahulu terdapatnya satu kerajaan yang tersangat amatlah maju. Egghead pun tidak standing dengannya dari segi teknologi. Sebuah tamadun dari 900
900 tahun yang lepas. Adakah kau akan percaya cerita aku itu? Menyebabkan Frankie terkesima dan bertanya, 900 tahun yang lepas? Dan kita dapat melihat penerangan Shaka tersebut dalam panel yang terakhir yang menunjukkan kepada kita Luffy, Chopper, Jinbei dan Bonnie yang sedang berdiri di hadapan sebuah robot yang gergasi yang dilihat sudah pun terbiar. Dan sambil berlari mendaki robot tersebut, Luffy mengatakan bahawa dia ingin menggunakan robot kuno itu dan chapter pun tamat. So guys, macam mana chapter kali ini guys? Memang menggila pendedahannya guys. So guys, dekat sini ada sedikit pengumuman. InsyaAllah pada hari Isnin nanti aku akan bawakan YouTuber yang lain untuk turut berdiskusi dalam sebuah sesi live yang bertajuk Chapter Analysis 1065. So I hope you guys will be there pada pukul 10.30 sampailah pukul 1.30 pada hari Isnin ini, insyaAllah. So see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi